Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, hari ini 20/7 Julai 2022. Okey, hari ni saya nak tunjukkan satu setup pasal USPCHF ni. Saya nampak ada peluang untuk kita sell, kemudian kita pula ada peluang untuk kita buy. Okey. Alright, on the time frame monthly kalau kita tengok masih lagi arah buy. Okey. Alright, dekat sini masih lagi arah buy. So kita expect memang dia buat retracement sampai di zone sini. Okay, dia belum retest lagi ya di zone ni. So maknanya arah masih lagi arah buy. Okay. On the H4 ni saya tengok kita ada peluang untuk kita sell. Okay. Macam ni sebab kalau kata current structure, okay, kalau current structure ni ramai yang fail untuk tentukan current structure. Okay, kalau untuk di swing atau untuk sekarang current structure masih lagi downtrend. Okay, sebab dia buat lower low, lower high dan dia buat lower low. Okay, bila dia buat lower low ni maknanya ada peluang untuk kita entry. Okay, so di time frame monthly masih lagi arah buy. Okay, kemudian kita akan boleh jangka lah dekat mana yang kita nak fokus untuk buy nanti ya. Alright, kalau tengok di time frame H4 ataupun di daily, okay, di daily ada dua tempat yang kita boleh tunggu. Satu dekat sini, tapi sini dia dah ambil ya, refresh ya, dia dah ambil sini. So saya jangkakan maybe dia boleh drop sampai situ ataupun sampai sini. Okay, ini untuk daily ya. Okay, untuk H4. Untuk H4 dekat sini kita tengok ada a few demand yang dia belum retest. Dekat sini ada satu. Okay, so saya jangkakan kalau kita tengok di time frame semasa ni on the current trend, saya jangkakan dia boleh buat retracement. Kemudian dia buat lagi penurunan sampai di zone sinilah. So dekat sini pun saya rasa boleh ambil dalam, ada lagi dalam 100-150 pip macam itulah lebih kurang. Okay. Alright, yang saya nak tunjuk sini adalah setup continuation. Okay, ramai yang sebenarnya confused nak buy or nak sell. Okay. Okay, macam ni saya nak tunjukkan cari arah semasa. Saya nak tunjukkan cari arah semasa. Ramai yang fail bab ni sebenarnya. Okay. Alright. Okay, kita tengok di time frame semasa di H4 clear. Lower low, lower high, lower low. Ataupun buka di H1 lagi clear dia buat. Lower low, lower high, lower low. Okay. Alright, so kita tengok arah daily. Arah daily semalam dia close sebagai arah sell kat sini ya. Dia break structure ni. Alright. Okay. So bila dia break structure ni kita akan cari kawasan-kawasan di dalam kawasan sini lah. Maknanya dalam kawasan ni berpotensi dia nak buat sama penurunan. Okay. Dekat mana kita nak cari sell? Okay. Kita tengok H4 ada tak kawasan yang ada supply zone lah untuk kita sell lah. Tak ada kat sini ya. So kita masuk ke H1. H1 pun tak ada. Kita masuk ke N30 kita cari. Okey, ada N30, ada satu kawasan supply kat sini. So sini dia adalah zone yang menarik untuk kita sell hari ni. Okey. Kalau tengok di dalam time frame tadi dia betul-betul ngam-ngam dalam kawasan yang kita cari. Kemudian di H4 dekat sini dia ada tak ada. So kat sini double bar bozu. Okey, kemudian di H1 tak ada, kita tengok N30 ada. So sinilah zone yang saya akan masukkan layer nanti dekat sini. Okey. Alright. So dia sebenarnya kan ramai yang confused, okey, nak trade. So macam kita, saya rasa H1 pun N30 dah cukup untuk kita trade. Okey, kita nak trade sebenarnya dalam zone sini saja. Sini dia buat lower high, lower low, lower high dan dia buat lower low. Kita nak trade hanya nak cari kat sini saja. Sama ada dia continuation ataupun reversal. Tak perlu nak tengok yang lain sangat. Okey, untuk yang kalau yang newbie yang baru belajar tu kan, tak payah nak pening-pening sangat. Bila dia buat structure macam ni kita dah tahu dah. Okey. Monthly masih ada buy, okey dia tengah buat retracement macam ni kita tengok structure semasa. Sebab tu bila kadang-kadang biasa tanya apa? Student-student saya kan, structure semasa apa? Dia orang fail sebenarnya. Structure semasa tak tahu. Structure semasa tu yang mana. So sebenarnya structure semasa dia yang ni. Yang dia tengah buat ni, kita nak trade dalam structure semasa. Okay. Alright. So macam ni bila kita tengok dah ada dia punya structure ni, kita dah tahu, okay, kita dah dapat marking kawasan yang kita nak sell. Okay, so kita hanya fokus kat sini. Kemudian TP, kita nak TP pun kita dah ada demand di H4. So besar kemungkinan dia naik sampai sini dan dia akan meneruskan penurunan. Kemudian kita akan fokus kepada buy sebab di sini adalah kawasan demand. Okay, so simple saja setup ni actually, tapi setup ni
lately ni bulan 12 banyak bagi saya profit on the continuation setup. Okay, memang banyak bagi profit untuk continuation setup. So saya dah tak tengok sangat yang lain, tapi on the time frame daily kita tengok lah. Okay, macam ni pun kalau kita tengok structure, dia tengok buat lower low, lower high, dia buat lower low lagi, kemungkinan dia boleh buat lower low, kena dia boleh sambung sampai sini ataupun sampai di zone bawah ni. Di zone bawah ni ialah di time frame monthly. Okay, sini kalau tengok structure pun dah ada kat sini, sini lah paling best yang kita nak tunggu. Macam ni dia dah retest, so besar kemungkinan dia boleh drop sampai ke bawah lagi. Tapi apapun, saya hanya trade macam ni je sekarang. Kita ambil lower low, lower high, lower low. Okay, dia make lower low, dia contohlah kita dapat entry kat sini. Okay, bila dia make dia lower low, saya akan take profit. Saya tak hold lama-lama, so nanti saya akan cari lagi. Sebab setup di M30 di H1 memang banyak sangat setup dia. Okay, kita kadang-kadang kita tak larang nak ambil. Okay, so this is a simple setup. Sebenarnya saya hanya trade kalau you all perasan. Okay, kita hanya trade, saya hanya trade dalam kawasan ni saja. Okay, higher high, dia buat higher high, dia buat higher low. Okay, dia buat higher high. Nak pergi kurang buka sikit mindset. Dia sebenarnya dalam ni saya hanya tunggu dalam kawasan ni sahaja. Sama ada dia buat continuation ataupun dia buat reversal. Okay, ataupun dia buat reversal. Tapi selalunya kalau reversal ni kita akan dapat spot. Sebab tu saya punya chart, kalau you tengok saya ada masuk RSI ataupun AO. Okay, dia sebenarnya untuk kita fokus kepada divergence setup ni lah. Contoh macam ni. Okay, kalau kata saya nak trade, okay, kawasan ni saja saya nak trade. Sama juga kalau kawasan sell pun sama juga. Lower low, lower high, lower low. Kita bukannya, saya bukannya nak trade, nak swing macam baby player apa semua kan. Saya hanya nak ambil untuk zone-zone sini saja. Saya nak ambil, okay, bila dia buat structure, kita nampak, oh, ini structure tengah uptrend, tengah downtrend, okay. So you nak cari buy, nak cari sell, kita akan tengok, okay. Contoh macam ni, kita akan masukkan contohlah kita kata kita masuk awesome. Okay. Alright, kalau kita tengok awesome kat sini, belum ada tanda-tanda divergent. Okay, maknanya kalau kata belum ada tanda-tanda divergent, saya hanya akan fokus kepada sell dulu. Kecuali dah dekat bawah ni dia dah tunjukkan pattern divergent, itu kita kena hati-hati. Tapi kalau selagi macam divergent setup ni tak ada tanda-tanda lagi, besar kemungkinan dia nak buat penurunan lagi. Masuk AO boleh. Kalau you tengok satu chart ada apa? RSI. RSI pun boleh. Kalau macam ni RSI pun menunjukkan belum ada lagi tanda-tanda nak divergent. So kita hanya fokus kepada sell, kita hanya fokus kepada current structure, trend semasa dia. Okay, so tak perlu nak tengok yang lain-lain sangat. Kalau siapa yang trade saham, this is the best method. Okay, this is the best method yang you boleh guna. Sebab saham you nak buy kan, so you hanya fokus pada structure. Bila ada structure buy tu you dah tahu dah, you nak tunggu buy or sell. Okay, ramai yang fail nak tentukan current structure. Kadang-kadang saya tanya current structure, memanglah di time frame besar. Kalau you tengok di time frame monthly tadi ada masih ada buy. Okay, tengok di time frame besar masih lagi ada sell. So current structure, current structure ni yang tengah dia buat ni, yang tengah kita nak trade ni, yang kita nak cari dalam trade ni. Yang ni yang kita duduk tunggu. Okay, bila dah ada current structure, dah establish trend macam ni, so kita hanya fokus kepada sell. Kalau macam ni, kalau kita tarik lagi dia punya trend line. Okay, kalau perasan trend line tu ngam-ngam dengan kawasan situ, kawasan ni. So nanti kita akan PO di kawasan sini, okay. Di kawasan sini nanti, sekejap saya klikkan dulu. So sebenarnya this is paling saya kata teknik saya yang saya gunalah untuk cari continuation setup. This is very simple setup sangat. Nak ingat pun mudah. Kalau you dah make structure ni, you cari kawasan supply ataupun kawasan demand. Okay, kalau macam dia make lower low, kita akan cari kawasan supply untuk kita sell. So tak ada ni kita buka, okay, kecil M30 ni ada untuk kita sell. So sini ialah the best zone lah. So satu lagi cara nak entry, boleh saja kalau kata siapa nak PO terus kat sini, tapi you punya stop loss akan jadi besar sikit lah. Macam ni stop loss dia akan jadi dalam 30 pip. Okay, kalau nak kecilkan stop loss, contoh kita trade di M30 sampai di zone sini, kita hanya tunggu arah di M30 ataupun arah di H1 muncul dan you boleh instant sell saja. Contoh macam dia naik sampai sini, lepas tu dia ada tanda-tanda sell, mana arah kena arah dah ada. So muncul dia kena arah, contoh macam ni, muncul dia kena, you instant sell saja, tak ada masalah. So TP kita dah tahu
Dia make ni low is a basic punya structure punya ni, dia make ni low, kita akan take profit. Macam ni dah ada dia punya cost and demand. So kalau macam ni pun risk and reward, katakanlah kita terus PO je dalam 30 pip, 40 pip lah. Okay, kita ambil 40 pip. Risk and reward lah 160 pip. 1:4. Berbalik tak you nak entry? Kalau rasa macam contoh macam kita risk 0.10 punya lot. Okay, so kita risk dalam 30 dolar. Tapi kalau kata setup dan jalan, kita akan dapat dalam 160 dolar. Berbalik tak? Itu je. Kalau kata rasa berbalik, then you dah tahu dia punya ni, confirmation yang pernah ada. You hanya just PO saja. Kemudian, you tunggu saja dia make ni low. It is very simple setup. Okay, saya cakap tu kan. Kalau setup dulu saya pakai setup reversal tapi sekarang ni you tengok reversal beberapa kali je berlaku sekali, lepas tu tengok continuation, ni continuation lagi, continuation tu banyak. Itu yang saya terlepas dulu. So daripada situ saya dah start nampak okay. So sekarang ni saya memang ada 2 setup je, satu reversal, satu continuation. Bila dia buat no structure, you dah tahu dah. Kalau tanpa you dah faham arah monthly, okay, you dah tahu, tengok ini tengah nak buat. Ni arah monthly, arah sell ni. So macam ni kita punya sell. Okay, so kita boleh entry lah. Alright. So macam ni nanti saya tunggu dia masuk kawasan sini lah. Nanti saya terus PO, saya boleh terus PO saya macam ni. So kalau kita tengok tanya kadang-kadang orang opening macam mana nak cara setup apa semua, this is very simple setup. Okay, so yang satu tengok you tengok ini ialah arah monthly sell, maknanya kita for arah monthly. Structure DH4 pun sell, satu DH4, takkan you nak cari buy, betul? Semua menunjukkan arah sell, so kita fokus pada sell. So ini ada peluang entry untuk kita lah. So sebenarnya bila you faham structure, market structure, supply and demand, trend line apa semua tu, itu pun dah cukup untuk kita trade. Macam saya punya teknik actually, saya trade pakai ilmu basic saja. Cuma saya kita gunakan tu dengan cara yang betul. Kita tengok tu dengan cara yang betul. Okay, so tak perlu nak macam nak confuse sangat. Okay, so macam ni dah ada setup, then kita boleh masuk. Okay, alright. Assalamualaikum.